Salam guys, Muaz Malik di sini dan pada hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan Realme 9i. So Realme 9i ni kalau nak senang cerita, dia sebenarnya tergolong dalam kategori smartphone mid-range lah ataupun entry level punya mid-range. Dan memandangkan Realme 9i ni dia dikeluarkan oleh pihak Realme sendiri, so kita boleh expect lah yang mana dia punya spesifikasi dia tu, penawaran spesifikasi dia tu memang confirm sedap lah. Dan apa yang paling penting sekali, dia punya harga jualan dia tu should be berbaloi lah dengan apa yang ditawarkan. Okay, so persoalan dia, berapakah harga jualan Realme 9i ni dekat Malaysia? Untuk pasaran Malaysia, ada dua varian yang korang boleh pilih lah. Satu adalah model 4GB RAM dan 128GB internal yang dijual pada harga jualan RM799. Ada kemudian dia ada juga model 6GB RAM dan 128GB internal yang dijual pada harga jualan RM869. Tapi buat masa sekarang ni, waktu aku record video ni, untuk kalau korang rasa macam korang nak beli, option yang ada hanyalah model yang 6GB tu je. Untuk model yang 4GB RAM tu masih belum available, and yalah, Realme pun tak ada bagi tahu aku lagi bilakah ianya akan dipasarkan. Jadi pada tanda harga jualan yang macam ni, 799, 869 ni, apa je yang korang akan dapat kan? Korang akan dapat sebuah smartphone yang diperkasakan dengan penggunaan chip pemprosesan terbaru daripada Qualcomm, iaitu Qualcomm Snapdragon 680 4G. Nak tersasul aku kan, nak tersebut 5G kan? Tak, dia tak ada 5G, dia 4G saja. So Realme 9i ni kira antara smartphone yang terawal lah dekat dunia yang menggunakan chip pemprosesan 680 4G ni. Dan kemudian untuk dia punya GPU, dia menggunakan Adreno 610. Saiz skrin hadapan 6.6 inch Full HD Plus IPS LCD 90Hz, menyokong full tray SIM, 2 nano SIM dan kemudian micro SD. Kamera utama 50MP f1.8, kamera makro, kamera depth dan kamera selfie 16MP f2.1. Kemudian dia ada juga fungsi fingerprint scanner pada bahagian power button dia tu. Dia juga ada fungsi face unlock. Dan last sekali, dia punya capacity bateri 5000 mAh dengan pengecasan pantas 33W. Jadi kalau kita lihat dari segi dia punya spesifikasi yang ditawarkan tu, memang agak mengeliurkan lah kan. Bila mengenangkan dia punya harga jualan dia tu, memang agak kompetitif lah. Tapi persoalan yang selalu orang akan tanya aku, macam mana pengalaman menggunakan smartphone ni untuk seharian kan? Okey ke tak? So itulah kan, marilah. Itu yang kita nak cerita sekarang ni. Okey, kalau kita nak cerita dari segi dia punya rekaan luaran dululah kan, bagi aku secara overall tak ada apa sangat yang special lah dekat Realme 9i ni kan. Design dia masih lagi typical Realme, sebab rekaan keseluruhan dia masih nampak lebih kurang sama je macam kebanyakan smartphone Realme yang lain kan. Kalau nak nampak beza dia pun adalah pada finishing belakang dia ni kan, yang mana Realme gelarkan sebagai stereo prism design, yang mana ikut pada angle pantulan cahaya tu, kita boleh nampak lah kan, dia macam ada garis-garis halus prism pada finishing back panel dia ni kan. And then on top of that, back panel dia ni pun dia adalah jenis matte lah. So sentuhan pada jari tu dia memang akan rasa sedap lah. Cuma kekurangan dia, macam korang nampak ni, dia memang agak mudah lah untuk memberangkap cap jari. Dan apa yang tak berapa nak bestnya lagi, dia punya finishing back panel dia ni nampak macam kaca, tapi dia bukan kaca, dia adalah polikarbonat plastik. So ini bermakna kalau korang tak berhati-hati kan, tak jaga betul-betul, berkemungkinan in future dia memang akan mudah sikit lah untuk ada cala-cala tu semua. So nasihat aku, korang pakai je lah casing yang Realme bagi dalam kotak tu. Casing dia ni pun casing yang bagus, memang cukup tebal, cukup selesa kalau korang nak guna. So tak adalah berlaku masalah nak cala ke ataupun fingerprint melekat tu semua. Kemudian kalau kita fokus pada dia punya skrin hadapan dia pula, yang ni mungkin korang akan suka lah kan, sebab skrin dia besar kan. So Realme 9i ni dia didatangkan dengan skrin macam aku cakap tadi 6.6 inci, dia punya resolusi pun kira tinggi lah, iaitu Full HD Plus. So korang akan dapat pixel per inch dalam 401 macam tu. Kemudian dia juga ada refresh rate 90Hz, brightness level pun tinggi dalam 480 nits, dan dia punya touch sampling rate pun tinggi 180Hz. And kalau nak komen berkenaan dengan skrin dia ni, aku tak ada banyak sangat benda nak komen pun. Dia punya skrin memang okey. So kalau nak cerita dari segi dia punya viewing angle bagus, dia punya color reproduction pun bagus, brightness
brightness level dia pun bagus, cukup tinggi. Sharp pun sharp juga. Cuma okay, baru aku teringat, kalau aku nak komplain berkenaan dengan skrin dia ni adalah aku akan komplain dia punya fungsi auto brightness dia. Yang mana fungsi auto brightness dia ni, dia macam tak berapa nak accurate lah. So macam sebelum ni kan, masa aku gunakan smartphone ni as daily driver aku, bila aku pergi dekat luar kan, bila aku nak pakai smartphone tu, aku rasa macam dia punya brightness level macam tak berapa nak kuat lah. So skrin dia tu bila bawah cahaya matahari dia nampak macam malap kan, macam tak aku terasa macam skrin dia ni memang teruk lah. Tapi rupa-rupanya skrin dia sebenarnya bukannya teruk kan, sebab bila aku scroll down macam ni, aku tengok dekat dia punya brightness level dia tu, dia tak go for 100% pun. Dia dalam 80% macam tu. So sebab tu lah aku rasa macam skrin dia tak berapa nak cerah kan, dia punya brightness level dia tu. So macam aku cakap tadi lah, dia punya fungsi auto brightness dia memang tak berapa nak accurate lah, dia punya kedudukan dia tu. Adakah ni satu benda yang korang perlu risau? Aku rasa benda ni tak perlu nak risau sangat lah. Sebab yalah, benda ni bukannya masalah hardware, dia adalah lebih kepada masalah software. Yang mana kalau masalah software ni, dia boleh diperbetulkan pada update yang akan datang lah. And aku harap Realme dengar video ni, tolong betulkan korang punya fungsi auto brightness ni. Okay? Ada kemudian bercakap berkenaan dengan skrin lagi, antara benda yang aku suka juga berkenaan dengan Realme 9i ni, dia adalah dia punya refresh rate dia tu 90Hz. And dia punya 90Hz dia ni adalah jenis yang variable refresh rate lah. Yang mana dia ada 5 stage perubahan. Dia boleh pergi serendah 30Hz, 48Hz, 50Hz, 60Hz dan 90Hz. So sepanjang masa aku memang perasan dia akan go max ke 90Hz lah. Tapi kalau korang main game ke ataupun korang tengok movie tu semua, refresh rate dia memang akan turun ikut pada konten yang korang akan tengok. Ada kemudian dekat skrin ni juga korang akan nampak punch hole kamera pada bahagian atas, dan Realme 9i ni juga masih lagi mempunyai bezel yang sedikit tebal pada bahagian dagu dia tu. Tapi itulah, benda ni bagi aku memang agak normal lah untuk price range dia ni. Kemudian Realme 9i ni juga turut didatangkan dengan setup stereo speaker. So kalau dulu sebelum ni memang dia bagi mono speaker, sekarang dia dah upgrade ke stereo speaker, bagus. And dia punya stereo speaker pun bagi aku, dia punya sound memang cukup sedap lah. Aku tak ada benda nak komplain lah, sesuai lah dengan tanda harga jualan dia. Cuma untuk makluman korang lah, dia punya sound dia tu, dia bukan sound jenis balance. So dia akan lebih kuat pada bahagian bawah. Atas ni dia macam supportive lah, untuk supportive lah. Tapi overall pengalaman bila aku gunakan smartphone ni, dia punya stereo speaker dia memang okey. And then kemudian dia punya fungsi fingerprint and face unlock dia pun okey je. Aku pakai memang laju untuk detect and unlock phone ni dengan jayanya. And Realme 9i ni juga masih lagi ada lubang 3.5mm audio jack kalau korang nak guna. Dari segi sistem operasi dalaman pula, Realme 9i ni dia menjalankan Android 11 dengan Realme UI 2.0. And bila digandingkan dengan penggunaan Snapdragon 680 tu, daily performance dia bagi aku memang cukup baik lah. So tak kisahlah kalau korang nak guna untuk scrolling dalam UI ke, scrolling dalam app ke, buka app ke, semua memang lancar je, memang smooth je. And Realme UI 2.0 ni pun bagi aku memang cukup stabil lah. Dia sepanjang aku guna tak adalah aku jumpa bugs yang pelik tu. Cuma satu lah, kalau betul-betul aku rasa macam nak komplain lah, aku rasa Realme 9i ni dia memang agak lemah sikit kalau nak cerita bab multitasking. Jadi model yang aku review dalam video ni, ini adalah model yang 4GB RAM nya. Dan itulah, untuk tahun 2022 ni aku rasa 4GB RAM untuk sebuah Android tu dia memang dah kira terlampau sedikit lah. Walaupun Realme 9i ni dia mempunyai kebolehan untuk korang tambah virtual RAM sebanyak 3GB, so 4 campur 3 jadi 7GB keseluruhan dia. Still aku merasakan yang mana fungsi multitasking dekat Realme 9i ni dia memang kurang memuaskan. Sebab secara average dalam 4 hingga 5 app je yang aku boleh run dekat background tu tau. Itu pun kejap je. Kalau aku biar lama sikit, confirm dia akan auto kill app tu. Lagi-lagi kalau app tu adalah app yang jenis besar, yang banyak gunakan RAM, memang lagi cepat dia akan kill app tu. So nasihat aku, kalaulah korang bercadang untuk go for Realme 9i ni, aku memang akan highly suggest untuk korang go for model yang 6GB RAM. Don't get me wrong, 4GB RAM ni dia cukup je, okey je kalau korang nak gunakan as daily driver korang kan. Aku bukan nak kata yang mana 4GB RAM ni teruk, tak cukup kan, elak jangan beli. Tak. Jangan salah faham. 4GB RAM
kira cukup makan. Memang okey pakai dekat Realme 9i ni. Cuma kalau korang boleh tambah duit sikit, korang upgrade lah ke model yang 6GB RAM tu. Sebab bila dia 6GB RAM, korang akan dapat headroom yang sedikit besar sikit lah dari segi dia punya RAM usage dia tu. And apa yang bestnya lagi, kalau korang go for model yang 6GB RAM tu, virtual RAM dia boleh pergi sampai 5GB. Kalau dekat model yang 4GB RAM ni, dia punya virtual RAM tu korang boleh pergi sampai 3GB saja. So beli je lah pejam mata, beli model yang 6GB RAM nya. Okay, so macam aku cakap tadi lah, overall performance untuk Snapdragon 680 4G ni memang cukup baik untuk kegunaan seharian. Cuma kalau nak nampak dia tercungap sikit, itu kalau korang decide untuk main game yang berat-berat lah. Kalau setakat korang main game macam Mobile Legend tu, itu memang kacang lah, memang tak ada masalah lah dia nak run dekat Realme 9i ni. Problem dia, kalau korang main game macam PUBG Mobile, COD, Genshin Impact tu semua, dia kat situ lah korang akan nampak dia mula tercungap. So kalau korang nak main game-game yang macam ni, game-game yang berat ni, boleh je. Cuma korang kena letakkan setting grafik yang paling rendah lah. Barulah bila main game tu smooth je kan. Kemudian seterusnya, kalau kita nak cerita berkenaan dengan bateri dia pula, yang ini, bab bateri ni memang aku takkan komplain apa-apa lah. Sebab performance bateri pada Realme 9i ni memang sangat bagus. So most of the time kan, mengikut pada cara penggunaan aku mampu untuk mendapatkan screen on time melebihi 8 jam. Maksimum yang pernah aku dapat adalah nak dekat 11 jam. So memang agak impresif lah dekat situ. And kalau bateri dia habis pun, dengan menggunakan dia punya charger yang dia bagi dalam kotak tu, yang 33 watt tu, dia hanya akan masa dalam 1 jam 10 minit, 1 jam 15 minit lah untuk full charge. So bagi aku memang acceptable lah. So performance bateri pada Realme 9i memang bagus, memang baik. Cuma kalau nak cerita benda yang kurang baik pada Realme 9i ni, adalah pada bahagian kamera dia. Dia bukan tak baik dari segi kualiti gambar dia. Dia tak baik dari segi penawaran hardware spesifikasi pada kamera Realme 9i ni. Sebab kalau korang perasan, Realme 9i ni dia ada kamera utama, dia ada kamera makro, dia ada kamera depth, and kemudian dia ada kamera selfie. Korang perasan tak? Dia tak ada kamera ultra wide. Yes, aku faham. Untuk segmen harga yang macam ni, yang 800-ish macam ni, kalau smartphone tu dia dilengkapkan dengan kamera ultra wide pun, mostly kamera ultra wide dia tu memang dia punya performance tu tak adalah bagus sangat pun. Memang tak cantik lah kamera ultra wide dia. Tapi itulah kan, at least dia ada option tu. Dia orang bagi option kamera ultra wide tu. Tapi dekat Realme 9i ni memang hilang kan, tak ada, kosong ya, dia hilang. Bayangkan dia orang lagi sanggup bagi kamera makro daripada bagi kamera ultra wide. Lepas tu tak cukup dengan itu, kalau korang perasan dia punya kedudukan dia ni pun, dia buat seolah-olah macam ini adalah kamera utama, bawah ni kamera ultra wide, padahal itu adalah kamera makro kan. So benda ni memang agak memeningkan lah kalau korang ni adalah jenis yang kurang arif bab-bab handphone ni kan. So kat sini aku bagi tahu siap-siap, Realme 9i ni dia tak ada kamera ultra wide. Jadi untuk kamera 50MP Realme 9i ni, yang ini kalau nak cerita pasal kualiti gambar, bagi aku memang tak ada masalah lah untuk dia perform pada kawasan pencahayaan yang cukup. Sebab gambar tu memang dilihat cukup baik, cukup sharp, memang cukup rasa lah, memang cantik lah. Tapi benda yang sama aku tak boleh nak cakap lah untuk kamera selfie dia. Sebab untuk kamera selfie dia ni, dia cenderung untuk overexpose pada kawasan yang terlampau terang tau. Kalau kawasan tu pencahayaan dia terkawal, then selfie tu baru akan nampak cun lah. Ada kemudian fungsi portrait Realme 9i ni juga dilihat cukup baik, and potongan dia overall aku nampak memang cukup kemas. Ada kemudian untuk dia punya penggambaran pada waktu malam pula, kita boleh nampak lah kan, dia macam mesh sikit lah kan. Gambar tu boleh nampak lah dia punya smudgy dia tu memang ada kat situ. Dan secara keseluruhannya untuk penggambaran gambar ni, aku memang cukup berpuas hati lah dengan kualiti gambar yang mampu dihasilkan oleh kamera-kamera yang ada pada Realme 9i ni. Kecuali kamera makro dia. Bagi aku kamera makro dia memang sucks. Untuk video pula, setting tertinggi yang korang boleh pergi adalah pada 1080p sahaja untuk kamera utama dan kamera selfie dia. Dan kalau nak cerita dari segi dia punya kualiti video dia tu, dari segi video bagi aku memang tak ada masalah. Cuma kalau kita nak cerita berkenaan dengan penstabilan video tu, dia memang akan nampak bergegar-gegar sikit lah. So kalau korang nak guna tu, tangan kena steady sikit. Tu je. Jadi kesimpulannya, Realme 9i ni bagi aku adalah merupakan sebuah smartphone mid-range yang bagus lah. Tapi macam aku cakap pada awal video tadi jugalah, kalau boleh lah kan, kalau berkemampuan, korang tambahlah sikit duit tu and go for model yang 6GB RAM. Just untuk dapatkan headroom RAM yang lebih besar. Model 4GB RAM ni, okey, boleh je.
Aku guna as daily driver, okey, tak ada masalah. Cuma kalau dapat model yang 6GB RAM, dia lagi style. Dan kemudian kalau korang nak beli Realme 9i ni untuk korang main game pun boleh, tak ada masalah. Tapi letakkan expectation yang rendah, sebab korang tak boleh nak letak setting grafik yang tinggi bila korang main game tu. And then last kali, khas kepada Realme, next time, please lah kan, at least letaklah kamera ultrawide satu. Buanglah kamera makro ni. Nak buat apa kamera makro? Dah lah bagi makro. Teruk pula tu kan kualiti dia kan. Bagi kamera ultrawide. Belanja sikit. Sekarang dah ada stereo speaker, dah bagus. Untuk next phone nanti, letak kamera ultrawide. Okay? So aku rasa tu je lah kan, review untuk hari ni kan. Bagi aku, macam aku cakap tadi, bagi aku Realme 9i ni adalah pembukaan yang bagus untuk Realme untuk tahun 2022 ni. Dan kalau korang berminat untuk angkat Realme 9i ni, macam biasalah, aku akan letak link pembelian dekat dalam description box di bawah. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Kalau korang rasa video ni best, jangan lupa bantu aku untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.